Lama tak jumpa. Terima kasih lah jemput balik. Kan kita tunggu gak bila orang nak jemput. Orang tak jemput kita tak datang lah. Orang kata kau tak malu. Pipi tak mancung. Apa pipi tak mancung, hidung tak mancung, pipi tersorong lah kan. Alhamdulillah. Tapi nampak Kak Jah apa semua macam tu juga dari dulu ya. Tak makan di tu apa Mak Jun amalkan. Kan makan apa? Selawat. Itulah dia, elok lah tu. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah, walaupun hari ini hari kerja, tuan-tuan memilih untuk adakan majlis ilmu pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga merakamkan jutaan tahniah kepada pihak jawatankuasa masjid yang menganjurkan majlis umpama ini. Seterusnya saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan perempuan, walaupun sibuk kerja, walaupun ada aktiviti pelbagai, dengan hujan, dengan jalan jam, sampai juga akhirnya tuan-tuan, ini semua akan menjadi tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi tanda kita ini adalah orang yang beriman. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berpesan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil jannah." Sekiranya tuan-tuan melihat ada orang ulang-alik rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke masjid, maka saksikanlah dia itu ahli syurga. Saksikan dia itu ahli syurga. Sebab itu 7 golongan yang Nabi SAW sebut bakal dapat naungan di bawah arasy Allah, ialah salah satu golongan, iaitu golongan yang hati-hati mereka sentiasa berpaut pada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati-hati mereka sentiasa berpaut pada masjid, rindu pada masjid, ingin ke masjid, memang mencari jalan macam mana pun sampai ke masjid. Sebab itu saya melihat hari ini yang menyebabkan kita tak datang ke masjid, yang menyebabkan kita tak datang ke masjid bukan kerana masjid itu jauh daripada rumah kita, tetapi kerana jauhnya masjid itu dari hati-hati kita tuan-tuan. Sebab Nabi sebut rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kalau hati itu sudah berpaut pada masjid, jauh macam mana pun dia pergi, hujan pun dia pergi, ribut pun dia akan berusaha pergi juga. Jadi sekarang ni bagi tahu saya, orang jauh datang, agak jauh rumah dia dengan masjid, dia datang. Itu maksudnya rumah Allah ini dekat dengan hati dia. Ada orang rumah sebelah masjid tak datang. Itu maksud hati dia yang jauh daripada masjid, bukan masjid jauh dari rumah dia. Mudah-mudahan kita semua hati kita ni dekat dengan masjid tuan-tuan. Betul kan? Hati masjid. Ada orang tulis buat signboard letak dekat masjid. Ada masjid mana saya baca, solatlah di belakang imam sebelum kamu disolatkan depan imam. Dia dah lah tak datang, datang sekali terus depan imam. Woi, boleh tahan kau. Datang-datang terus depan imam. Mana ada orang solat depan imam? Dia seorang kan? Sekujur badan di pembaringan. Terus ke depan tuan-tuan. Cuma saya nak betulkan sikit. Saya nak betulkan sedikit maklumat, maksudnya pengamalan kita ni tuan-tuan. Kita biasa ni cerita sebab Nabi buat kan, sempurna Muhammad Rasul. Kita tengok benda yang kesalahan yang kita biasa buat, bukan kesalahan lah, tak kena pada macam mana Nabi buat. Apa dia? Bila jenazah dibawa masuk ke masjid, kita pun solatkan jenazah tu. Setelah selesai solat jenazah, imam akan serahkan mikrofon kepada ahli keluarga. Betul? Untuk ahli keluarga berkata sesuatu. Ada ahli keluarga akan bercakap, dia kata, saya abang kepada si arwah, ataupun saya suami kepada si almarhumah, ataupun saya anak kepada arwah. Sekiranya ada termakan, terminum, halalkanlah makan minum dia. Kalau ada terambil ke, belum pulangkan balik, nak tuntutlah dengan saya. Kalau ada berhutang, mintalah dengan saya. Saya adalah waris dia. Sekian, terima kasih.
Lepas tu pas balik mikrofon ke imam. Imam akan tanya, apa yang kita saksikan ke atas jenazah ini? Baik. Apa? Baik. Apa? Baik. Baik bunyi lain macam tuan-tuan. Ikut sunnah Nabi SAW, baginda Rasulullah SAW akan bercakap sebelum solat. Jenazah dah letak, imam panggil mana ahli keluarga, silakan berkata sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arwah ini adalah ayah saya, bernama sekian-sekian-sekian. Kalau ada yang termakan, terminum, halalkanlah makan minum dia. Kalau dia ada terkata yang kurang enak di hati tuan-tuan, maafkanlah dia. Kalau ada dia terhutang yang kami tak tahu, tak ada dalam catatan, silalah tuntut dengan saya. Dengan ini saya mohon jasa baik tuan-tuan, ikhlaskan niat, solatkanlah dia. Kita hantar dia dengan hati yang suci, panjatkanlah doa untuk dia tuan-tuan ya, baru solat. Jadi masa kita nak solatkan tu, kita rasa Allahu Akbar, kan? Betul kan? Mana lebih betul? Lepas solat baru kita cakap atau sebelum solat? Sebelum solat. Masjid Bandar Seri Putera buat, saya harap Masjid Raja Musa pun buat. Lepas ni Raja Muda Musa pun buat, insya-Allah. Maksudnya boleh tuan-tuan? Bila jenazah dibawa, cakap dulu. Itu baru kena. Sebab Nabi SAW tanya, si fulan bin si fulan ni ada hutang tak? Ada. Aku tak nak sembahyang kan. Awal-awal lagi Nabi tanya kan. Bukannya lepas sembahyang baru Nabi tanya. Kan? Jadi kalau itu dapat buat, saya rasa lebih indah tuan-tuan. Kita akan rasa lebih insaf, kita akan rasa lebih hiba nak solatkan dia. Sisi lagi bulan kawan kita menitis air mata kita, solatkan dia tuan-tuan. Ya, sebab kita dah maafkan dia sebelum kita solatkan dia tuan-tuan. Barulah nampak cantik. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, di dalam kita sambut Maulid Rasul SAW pada tahun ini, apa yang kita nak bincang? Kita nak bincang 5 perkara. Saya sekarang tahun ini, saya penceramah Maulid Rasul, saya bawa 5 perkara, 5 kewajipan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Kewajipan kita yang pertama ialah mencintai baginda Rasulullah SAW, mengatasi segala sesuatu. Kalau ada orang tanya kat kita, maklum sayang paling maklum dalam hidup, maklum ni maklum sayang paling, siapa yang maklum paling sayang? Maklum lah. Tak payah. Kalau orang tanya, maklum sayang siapa? Paling maklum sayang siapa? Rasulullah. Baru betul. Maklum pun sama juga. Kita semua sama. Kalau ada orang tanya soalan, tuan sayang siapakah yang tuan paling sayang? Saya paling sayang Rasulullah SAW. Allahu Akbar. La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian selagi mana aku tidak dicintai mengatasi ibu bapa manusia keseluruhannya. Anak pinak aku tidak dikasihi mengatasi anak pinak ibu bapa dan manusia keseluruhannya. Maksudnya Rasulullah SAW mesti duduk nombor 1. Masa tu Umar ada. Masa Nabi sebut, Umar bin Al-Khattab ada. Umar kata, ya Rasulullah, aku sayang diri aku lebih daripada yang lain, termasuklah engkau. Umar ni terus tegang cakap. Rasulullah kata, iman engkau belum sempurna wahai Umar. Bukan menafikan orang tu tidak beriman, tetapi menafikan kesempurnaan iman seseorang itu. Maksudnya kalau saya tidak meletakkan dalam hati perut saya bahawa Rasulullah lah insan yang paling saya sayang, iman saya tidak sempurna. Iman saya tidak sempurna. Dia merujuk balik ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
Dan jangan ada di antara kalian yang bertemu ajal sebelum dia beragama Islam. Kita kata sebelum beragama Islam, tetapi yang saya faham, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati selagi mana belum terhasil sifat tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau setakat Islam aja mati gamai, yang nama Islam mati tu gamai. Siapa mati Islam, siapa mati Islam, siapa mati Islam. Tak, dia Islam, betul dia Islam, tapi adakah dia telah memenuhi ciri-ciri tunduk dan patuh? Sebab itu Islam itu maksudnya berserah dan al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh. Orang Islam dia mesti tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada ajaran Islam lah, baru nampak Muslim. Mana boleh jadi orang Islam tetapi dia tidak ada ciri tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntut kita supaya kita perkasakan takwa. Dia daripada Islam pergi pada iman, kemudian dari iman itu dia akan perkasa takwa. Ada orang tanya pada seorang ustaz ni, "Ustaz, apa makna takwa?" "Ustaz, apa makna takwa?" Sedang aja dia kata. "Apa makna dia Ustaz?" "Takut bini tua." Ada pula takrif takwa, takut bini tua. Takwa ini Saidina Ali pernah beri satu takrif. Kita dengar betul-betul apa Saidina Ali kata mengenai takwa. Sebab kita nak sempurna iman, cinta Nabi adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman. Siapa-siapa yang tak cinta Nabi, maka iman dia tidak sempurna. Kesempurnaan iman itu adalah tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh pada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nak faham ajaran Allah Subhanahu wa taala sampai kita boleh tunduk dan patuh pada ajaran Allah, mana boleh terpisah daripada petunjuk Nabi. Betul kan? Betul kan? Macam mana saya nak tunduk dan patuh ini Ustaz? Macam mana? Kan Nabi ajar macam mana tunduk dan patuh. So iman saya, kasih saya pada Rasulullah adalah menggambarkan hutang budi saya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat terhutang budi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mencari kesempurnaan iman, cinta pada Nabi, tunduk pada ajaran Islam, tunduk patuh kepada ajaran Islam, mengikut petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kesempurnaan takwa. Kesempurnaan takwa. Orang pernah tanya dengan Sayyidina Ali, "Ya Amiral Mukminin, ma makna taqwa?" Wahai Amiral Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali menjawab, "At-taqwa yatadammanu arba'ata asya." Takwa itu ada 4 rukunnya. Tuan-puan, ada 4 rukunnya. Rukun yang pertama kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha Mulia. Yang keduanya, wal qana'atu bil qalil. Rasa syukur dengan pemberian Allah biarpun pemberian itu sedikit. Yang ketiga, wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap sedia untuk bertemu Allah. Ada 4. Takut kepada Allah, syukur kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, sentiasa buat persiapan untuk jumpa Allah. 4.